Baiklah murid-murid, bertemu kita kembali bersama Cikgu Jim. Untuk kali ini Cikgu akan mendedahkan dengan program ulang kaji mudah sejarah KSSM tingkatan 5 ulang kaji mudah, iaitu berdasarkan soalan terpilih untuk bab 1. Cikgu mengkhususkan kepada soalan struktur, iaitu ada 3 soalan dan juga cadangan jawapan daripada cikgu. Okey, kita teruskan. Untuk soalan 1, berikan takrifan kedaulatan mengikut bahasa berikut. Iaitu soalan ini berada pada muka surat keempat untuk buku teks tingkatan 5. Pertama, bahasa Melayu, 2 markah. Jadi cadangan jawapannya adalah daulat, iaitu semua yang berwarna merah merupakan cadangan jawapan. Jadi sekiranya murid menulis daulat akan dapat 1 markah lah. Dan juga merujuk kepada kuasa tertinggi pemerintahan negara, ataupun kewibawaan negara yang merdeka atau hak melaksanakan pentadbiran. Jadi sekiranya murid-murid menulis di antara 4 cadangan jawapan ini, murid akan mendapat 2 markah di dalam soalan ini. Sementara bahasa Inggeris pula 2 markah juga, iaitu merujuk kepada perkataan sovereignty, 1 markah, dan juga kuasa penuh terhadap pemerintahan. Sekiranya murid-murid menulis kedua-dua ini ada di dalam jawapan, murid akan mendapat 2 markah. Dan yang ketiga, bahasa Yunani, juga 2 markah, iaitu merujuk kepada perkataan supernus ataupun superanus. Jadi kalau murid menulis supernus ataupun superanus dalam jawapan akan mendapat 1 markah juga. Kemudian negara yang bebas dan negara yang merdeka. Jadi itu adalah cadangan jawapan untuk soalan A. Sementara untuk soalan B, sekiranya soalan ini iaitu mengapakah kedaulatan negara perlu dipertahankan oleh setiap individu dalam sesebuah negara, 4 markah. Ini adalah lebih kepada soalan kebat. Jadi cadangan jawapan di sini ada 6 cadangan jawapan yang dicadangkan, tetapi sekiranya murid menulis 4 sudah cukup memadai mendapat 4 markah. Iaitu benteng dari serangan musuh. Yang kedua, menjamin keselamatan negara, mewujudkan perpaduan kaum, agar dihormati oleh negara-negara luar, dikira sebagai negara yang merdeka, dan juga mengelakkan berlakunya pergaduhan antara kaum. Okey, itu adalah soalan 1, soalan 1A dan juga soalan 1B. Seterusnya kita beralih kepada contoh soalan, iaitu soalan 2. Terdapat kedaulatan tradisional dan juga kedaulatan moden. Berikan maksud kedaulatan tradisional, 3 markah. Soalan ini berada pada muka surat 6 untuk buku teks. Jadi cadangan jawapannya iaitu ia merupakan sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Kedaulatan tradisional ini sistem pemerintahan berkuasa mutlak. Dan juga raja merupakan pemerintah yang tertinggi. Tidak ada pemerintah yang tertinggi melainkan raja. Seterusnya, kedaulatan berdasarkan kedaulatan Raja Melayu. Dan seterusnya, kedaulatan terletak pada kekuasaan sesebuah negara. Okey, jadi sekiranya murid-murid menjawab ni semua, murid akan mendapat 3 markah. Okey, soalan yang kedua, soalan B, apakah ciri kedaulatan moden? Juga 3 markah, iaitu untuk ciri kedaulatan moden ini sebenarnya bermula di negara barat. Di negara barat. Kemudian bermula selepas revolusi England dan juga revolusi Perancis. Dan juga wujudnya kerajaan berparlimen di dalam sesebuah negara itu. Ini menunjukkan ciri kedaulatan moden. Juga dikaitkan dengan semangat nasionalisme rakyatnya. Okey. Jadi untuk cadangan jawapan soalan B dan soalan C adalah soalan kebat 4 markah,
Semua negara hari ini mempunyai kedaulatan tersendiri. Mengapa? Jadi cadangan jawapannya adalah kerana sistem pentadbiran yang berlainan di antara satu negara dengan satu negara yang lain. Yang kedua, untuk menentukan corak pentadbiran sendiri. Dan yang ketiga, untuk menjamin kesejahteraan negara serta untuk memelihara hak rakyat di dalam sesebuah negara berkenaan. Nah, ini adalah cadangan jawapan untuk soalan A, B dan juga C. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan yang ketiga, iaitu negara yang merdeka mempunyai ciri tertentu untuk menentukan kedaulatannya sendiri. Jadi untuk soalan A, nyatakan ciri negara berdaulat. Untuk jawapannya ni adalah berada pada muka surat 8 hingga 9, buku teks tingkatan 5. Jadi cadangan jawapan yang diberikan adalah untuk mempunyai pemerintahan. Jadi ciri-ciri negara berdaulat yang pertama mempunyai pemerintahan, ada pemerintah, mempunyai undang-undang, mempunyai sempadan dan juga mempunyai rakyat. Maknanya ada rakyat. Jadi ada 4 di sini ciri negara berdaulat. Jadi sekiranya menulis 3 pun mendapat markah. Okey. Yang kedua B, mengapakah ciri di A di atas perlu dipertahankan? 3 markah. Jadi ciri negara berdaulat di atas perlu dipertahankan kerana untuk menjaga kestabilan politik negara. Yang kedua, untuk melindungi hak rakyat. Yang ketiga, memelihara kesejahteraan negara. Dan yang keempat, memudahkan urusan pentadbiran negara. Okey. Dan C, juga soalan kebat, 4 markah. Cadangkan cara mengekalkan kedaulatan negara anda. Negara anda sendiri. Okey, jadi cadangan jawapan yang diberikan adalah untuk rakyat mesti mematuhi undang-undang negara. Sebagai rakyat mesti mematuhi undang-undang negara. Yang seterusnya, yang kedua, menghormati raja dan juga pemimpin. Sebagai seorang rakyat mesti menghormati raja dan pemimpin di dalam negara kita. Yang ketiga, mengukuhkan perpaduan kaum. Maknanya kita berusaha untuk mengukuhkan perpaduan antara kaum, yang pelbagai kaum di dalam negara kita. Membangunkan negara, maknanya kita berusaha untuk membangunkan negara. Dan yang terakhir, menyokong dasar-dasar kerajaan. Jadi ini adalah cadangan jawapan untuk soalan yang ketiga. Jadi itu saja murid-murid untuk kali ini, iaitu ulang kaji mudah daripada cikgu untuk bab 1 tingkatan 5. Semoga kita berjumpa lagi dalam pertemuan kita pada masa akan datang.